adalah Komediri. Dan sekarang, host Anda, Harid Iskandar. Faham ke? Bagus. Apa khabar semua? Nama saya Harid Iskandar. Inilah Komediri bersama Harid Iskandar. Apa khabar malam ni? Kita ada 3 pelawak yang memang akan mencuitkan hati. Cuit. Perkataan cuit tu sedap. Cuit. Cuit. Apa maksud sebenarnya cuit tu? Cuit. Dia cuit. Dalam bahasa Inggeris, kunyah. Cuit. Sihat hari ini? Semua okey? Semua okey? Semua okey? Ya. Tidur semalam okey? Saya bila saya tidur sebenarnya bila saya tidur saya nak bangun sebenarnya. Saya tak tertunggu-tunggu nak bangun pagi. Bukan apa, sebab isteri saya dia bila dia mimpi dia semua syok tau. Mimpi dia best, mimpi dia begitu pelik. Sampai saya dengar dia ingat mimpi dia. Awak semua ingat tak mimpi kalau tidur? Kak, bila mimpi ingat tak? Bangun pagi tak ingat bang? Tak. Yang ni semua tak ingat. Saya pun tak ingat. Kebanyakan orang tak ingat. Tapi isteri saya, dia memang ingat. Kadang-kadang, saya tengah mimpi, tapi bila kita bangun pagi, terlupa. Betul tak? Kan? Terjadi. Kadang-kadang, saya tengah mimpi. Dalam mimpi tu, saya boleh cakap dengan diri sendiri. Cukup tu. Bangun pagi nanti tak ingat. Tak payah mimpi. Cukuplah cerita ni. Sebab mimpi saya memang semua boring. Semua boring saya tak ingat. Tapi, bila saya bangun pagi, isteri saya bangun pagi, dia straight away dia. Oh, saya baru mimpi. Dan dia akan ceritakan mimpi dia. Mimpi dia tak payah beli DVD, tak payah pergi tengok wayang. Mimpi dia syok. Baru pagi ni, bangun pagi tengok isteri saya, tidur. Saya tunggulah dia bangun, Apa mimpi dia, hari ni. Dia bangun, mimpi, did you dream? Ada mimpi. Ini pagi ni, baru cerita pagi ni. Dia mimpi, saya mimpi, kita tengah dalam kereta, dan saya duduk belakang, dan awak tengah bawa kereta, dan saya pilih, kenapa saya duduk belakang? Sebab biasanya saya duduk depan, saya hilang cepat. Jangan bagi detail macam tu, jangan cuba nak analysekan, cerita je mimpi. Anyway, saya duduk kat belakang, dan saya tengah pregnant, bawa kereta, tiba-tiba ada macam roadblock, kita semua berhenti. Ni kita tengah fikir, kita kena berhenti, tiba-tiba awak kat depan tu awak hilang. Dan ex-boyfriend saya ada duduk dalam. Saya pun, ex-boyfriend awak tengah bawa kereta? Ya, saya pun pelik kan, sebab dah lama tak jumpa dia kan. Habis, saya kat mana? Tu saya pun pelik. Tiba-tiba, kereta kat depan tu meletup. Kita meletup. Dan bila saya keluar dari kereta, saya nak suruh kat bawah kereta, saya tengok awak kat bawah kereta. Okey, bagus, saya kat bawah kereta. Tapi yang pelik tu, saya pun fikir, awak gemuk, macam mana awak turun kat bawah kereta tu? Itulah masalah dia tau. Isteri saya suka analysekan apa yang saya nak dengar sebab tu. Tapi tak apa, itu saja cerita pasal isteri saya pada malam ni. Saya tak akan ceritakan lagi sebab malam ini kita akan dengar daripada 3 pelawak yang bagi saya among my favourites. Okey, pelawak pertama yang akan ke pentas. Pelawak ni, saiz badan dia berbeza dengan saya. Kalau saya, dia nama dia Don. Jadi apa kata kita bagi tepukan untuk DON Don. Okey, sabar. Kejap. Tu. Okey. Sebenarnya hari ni saya tak ada apa pun, saya nak borak je. Tapi biasanya kita kalau borak kita tak guna saya awak ni. Biasa kita borak kita akan guna kau aku kan. Cuba bayangkan kalau kita kan kat sekolah kan, kita nak gaduh pun kita pakai saya awak. Hey, saya hari ni nak pukul awak. Awak jangan pukul saya. Saya takut. Nampak? Tak biasa kalau kita guna kata-kata ni. Last kali pun kita pakai kata saya awak ni masa sekolah kan. Waktu tu kalau saya tak pergi sekolah. Saya nak pergi ke tandas. Biasa. Tapi sebenarnya saya bukan itu yang saya nak cerita. Saya nak cerita, sebenarnya saya ni daripada kecil saya minat berlakon. Saya minat gila berlakon. Dan macam-macam watak saya bawa.
Bila saya jadi penjenayah, polis sampai datang rumah. Bila saya jadi cikgu, semua anak murid saya gagal. Dan satu hari itu saya nak jadi pelik sikit. Saya nak pelik je, saya tak nak jadi manusia. Saya jadi ikan. Nasib baik kucing tak makan saya. Saya sebenarnya cerita-cerita macam ni pun borak-borak ni sebab saya sebenarnya ada masalah sikit. Saya ada masalah dengan awek saya. Saya sebenarnya cerita-cerita untuk redakan kesedihan saya. Sebenarnya saya gaduh dengan awek saya. Dan kita pun dah kelas minggu lepas. Gaduh simple je. Awek saya hantar WhatsApp kat saya. Dia kata, awak, boleh tak awak hantar gambar saya minggu lepas? Saya pun cakap lah, sabar. Saya kena cari dulu. Hantar je lah kan, saya dah hantar minggu lepas. Dia kata. Lepas tu saya kata lah, sabar. Ada banyak. Saya tak tahu mana satu gambar awak. Sebenarnya nak cerita pasal kesedihan saya ni, saya sebenarnya bukan sekadar ada kesedihan, tapi saya seorang yang pandai juga di kampung saya. Waktu tu di kampung saya, orang kata saya ni orang paling pandai, so saya nak cakap dengan awak. Kalau api kan, kita nak redakan api, kita kena pakai air betul. Air kasih dia reda kan. Tapi kat kampung saya ni, nama dia Pak Tam. Pak Tam ni saya tak tahulah dia pandai ke tak kan. Dia ni sekolah sampai darjah 6 kan, saya tak tahulah. Waktu tu ada kebakaran. Kebakaran kat kampung saya, orang semua lari. Lari macam orang gila kan. Lepas tu Pak Mat ni dah gabrar. Dia kata, aku nak call bomba ni, aku nak call bomba ni. Saya pun cakap, sabar Pak Mat, jangan call bomba. Aku nak call bomba ni, rumah terbakar, akan melarat. Pak Mat, kalau rumah terbakar, bukan call bomba, call Syabas. Thank you. Bila ada kelas pendidikan seni, saya akan pergi ke kelas khas, kelas yang lain, iaitu kelas pendidikan Ponteng. Tepukan untuk Don sekali lagi. Saya suka tengok orang macam Don. Sebab dia orang pakai jeans ketat. Kalau saya pakai jeans ketat, Astro akan sensor terus. Saya datang daripada era yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya kecil dulu, semuanya berbeza. Televisyen memang hitam putih. Bukan televisyen tu, warna televisyen tu hitam putih. Rancangan di televisyen hitam putih. Adik ingat, adik kat depan ni, nama siapa? Anis, pernah tengok tak televisyen masa rancangan dia keluar memang hitam putih waktu zaman-zaman. Oh, muda lagi. Umur berapa? 25. Memang tak ingat. Time dulu rancangan semua hitam putih tau. Rancangan dulu tak ada MasterChef lah, tak ada Akademi Fantasia lah, tak ada Maharaja Lawak Mega. Time dulu rancangan favourite saya adalah satu rancangan yang tajuk dia Combat. Ada siapa kat sini tak ingat pasal cerita Combat? Say hey. Oh, yeah. Brother, ingat? Ya, you ingat, brother? You remember Combat? Oh, Combat. Biar, brother, nama brother siapa? Suri boleh bagi confirmation apa saya ceritakan pasal Combat. Combat menceritakan pasal askar-askar Amerika masa zaman World War II, Perang Dunia Kedua. Askar-askar Amerika akan berjalan dekat satu bandar di negara Perancis yang ditakluki Jerman. Dia orang jalan. Tiba-tiba bila dia nampak Jerman, dia akan suruk kat belakang pokok dan belakang bangunan. Tapi askar-askar Jerman macam bodoh tau. Askar Jerman jalan kat tengah jalan. Oh, it's Americana, Einstein. Askar Amerika kat belakang. Dia nampak Jerman. Alright, it's a crowd. Dia tembak daripada belakang pokok. Askar Jerman memang di tengah jalan. Americana, it's Einstein. Askar kena mati hidup. Yang Jerman yang lagi satu akan datang berdiri berdepan dengan yang kena tembak tadi. Americana, it's Einstein. Americana, mati lagi. Betul tak, Suri? Betul. Saya kat rumah, budak kecil macam, Jerman bodoh. Soroklah belakang pokok tu ke, belakang bangunan. Lagipun, Jerman ada satu grenade Jerman. Grenade Jerman, bila dia nampak Amerikan, Vishla Americana, dia grenade. American soldier tengah berdiri kat sana. Oh, it's a German grenade. Dia ambil, dia boleh campak balik. Bisa Amerika ada grenade.
Betul tak Suri? Betul. Suri akan confirm. Dia ni muda juga. Saya pun tak pasti umur dia berapa. Tapi dia memang kelakar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dah Kieran Byrne Devon. Halo, selamat datang semua. Mula-mula saya nak cakap terima kasih kerana memberi peluang untuk orang yang pendek bercakap. Terima kasih. Sebelum saya bermula, saya nak minta maaf kerana kombinasi warna saya ni. Saya tahu. Memang teruk punya. Yang kawan-kawan saya semua pun tanya saya, kenapa kau macam ni? Ada masalah ke? Rabu warna ke? Tak ada. Masalah yang lagi serius. Masalah bujang. Sebab tu. Saya nak cakap tentang seni. Okey, sekejap. Saya akan berterus terang dengan kamu semua. Okey, saya memang tak faham seni. Okey, seni lukisan. Saya memang tak faham, minda saya kecil sangat. Okey, memang tak boleh faham. Masa dekat sekolah pun, bila ada kelas pendidikan seni, saya akan pergi ke kelas khas. Kelas yang lain, iaitu kelas pendidikan ponteng. Okey, memang tak ada minat, memang tak pernah faham punya. Okey, dan yang seni yang saya paling tak faham adalah seni lukisan abstrak. Pernah nampak tak seni lukisan abstrak? Pernah kan? Saya memang tak faham. Kalau seni lukisan yang biasa, okey, bolehlah saya boleh cuba. Okey, saya tengok orang yang lukis satu lukisan buah-buahan, saya faham. Saya tengok buah-buahan tu, saya rasa dahaga nak beli jus. Yang seni lukisan abstrak tu saya memang tak faham. Dia macam ada peta, ada garis. Saya memang tak faham. Tapi saya nak cuba faham lah. So saya pergi kepada galeri seni hari tu. So saya cakap kepada dia sendiri, okay, Kieran, hari ni you akan cari satu lukisan di atas dinding. Kamu akan tunggu sana sampai kamu faham apa yang diorang lukis. So saya masuk tempat tu, saya tengok, oh, ada satu lukisan di atas dinding. Okay, saya tunggu sana, saya tengok. Saya cuba memerhatikan dia. Okay, saya tunggu sana 15 minit. 15 minit saya tengok lukisan tu. Lepas 15 minit saja saya perasan yang tu bukan lukisan tapi pelan kecemasan bangunan tu. Sepatutnya saya perasan lebih awal sebab nama artis dia anda di sini. Orang-orang di sini pernah dengar tak tentang Bruno Mars? Suka tak Bruno Mars? Bruno Mars tu kena jahanam. Benci dia, saya memang tak suka Bruno Mars. Okey, tak boleh dah. Bruno Mars ni kan, dia selalu keluarkan lagu, lagu romantik lah, lagu cinta lah, lepas tu semua perempuan dengar kan. Perempuan dengar, diorang cakap, oh, laki semua kena macam ni. Kena macam Bruno Mars. Susah tau untuk kita. Nak jadi macam Bruno Mars. Semua orang ingat tak lagu hit dia, Grenade? Tahu kan apa yang dia nyanyi dalam lagu tu? Apa yang dia nyanyi? I will catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. Jump in front of a train for you. Aku akan tangkap bom tangan untuk you. Kau letak tangan aku atas pedang. Kau akan lompat depan kereta api untuk you. Romantik ke ni? Ini cinta ke ni? Kalau ada lelaki yang buat macam itu awet dia, saya ada satu soalan saja. Mana kamu cari perempuan ni? Bom tangan semua. Okey, saya ni memang old school, okey. Yang perempuan ni memang you kena protect dia, okey. Yang dunia ni memang bahaya. Okey, kalau orang cari pasal dengan awet kamu settle. Okay, kalau orang menyindir awet kamu settle juga. Tapi kalau orang nak bunuh awet kamu menggunakan peralatan yang you kena pergi latihan dulu, you kena duduk dia cakap, sayang, kamu ni spy ke? Sebab tu ke? Dan yang paling saya tak tahan adalah yang lain yang terakhir tu. Saya akan lompat di depan kereta api untuk kamu. Bagus lah? Bagus. Bro, aku nak cakap, you tahu tak apa akan berlaku kalau you lompat depan kereta api tu? Kamu akan serta-merta jadi bekas kekasih dia tau. You confirm mati tau bro. Tu kereta api tau, you nak main buat apa? Kamu bukan Superman tau. Okay, dan kenapa sebagai lelaki kita kena masuk campur antara perempuan dengan kereta api? Nama saya Kieran, terima kasih.
Tak ada power bank pun dah panik kan? Power bank tak ada. iPhone aku dah 97% ni. Macam mana? Oh, Bruno Mars. Semua tahu lagu Bruno Mars. Saya juga old school sikit. Saya daripada era 80-an, 90-an. Era saya adalah era Michael Jackson. Shamon, shoo. Tahu tak, saya pernah tengok Michael Jackson live. Ya, di Singapura. Kalau tak salah saya, tahun 1907. Bad tour. Saya beli tiket dengan kawan saya. Kita naik bas, kita turun ke Singapura. Kita pergi ke, tak salah saya, Kallang Stadium. 90,000 orang. Kita sampai awal. Pukul 3.30 kita dah sampai. Tapi peminat-peminat Michael Jackson dah sampai sebelum kita. Dahsyat. Berdepan dengan saya beberapa peminat Michael Jackson daripada Singapura. 5 girls, 5 perempuan. Dengan banner dia. We love you Michael Jackson. Love Michael Jackson. Oh, daripada pukul 3.30 dia pun. Michael Jackson. We love you Michael Jackson. Betul, 3.30. Konsert pukul 8. Tak, dia tak tipu. Ini true story. Oh, we love you Michael Jackson. Aku dengan kawan. Relax bro. Oh, 4.30, 5.30 dia orang tengah nyanyi Michael Jackson. We are the world. We are the children. Wow, tahan dia orang. So kita pun tunggu pukul 8 konsert nasihat. Tengok jam pukul 8.05. Tengok jam 8.07. Tengok jam 8.10. Tiba-tiba lampu kat stadium semua off. Satu stadium erupt. Wah. Perempuan yang 5 kat depan berdiri. Memang aku dengar, tiba-tiba ada satu suara keluar dekat sound system. Check mic. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, kita minta maaf. Konsert Michael Jackson malam ni kena cancel. Minta maaf Michael Jackson, minta maaf, dia tak sihat. Yang kat depan tu, yang daripada pukul 3.30, we love you Michael. Hey, bodohlah Michael. Apa yang abang kena tu? We hate you Michael. We hate you Michael. Daripada love jadi hate. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, daripada love, kita teruskan dengan love dan laughter. Sebab pelawak yang akan datang ke pentas ni, antara pelawak saya yang favourite. Kalau ikut nama dia ada 2 nama je dah. J dengan D. Inilah JD. Assalamualaikum. Sukan yang paling saya suka adalah synchronized swimming. Synchronized swimming adalah sukan yang paling mulia. Awak boleh tak kepit hidung orang perempuan dan tengok dia senyum? Perempuan sekarang tak ada power bank pun dah panik kan? Power bank tak ada. iPhone aku dah 97% ni. Macam mana? You can do this. Saya daripada kecil lagi memang saya nak jadi. Saya tengok je sukan sea atau sukan Olimpik Saya tengok je synchronized swimming swimming berirama saya nak jadi macam tu. Wah kan. Saya suka. Tapi mak saya marah. Jadi kenapa tengok benda-benda maksiat macam ni? Tengok dia punya spender tu bentuk V tu. Nampak? Tak bagus. Tengok mak punya spender di ampayan. W. Sebenarnya saya nak cerita pasal multitasking. Multitasking dalam bahasa Melayu apa dia? Hentam kromo, betul? Hentam kromo. Multitasking ni kalau dalam Dewan Bahasa dan Pustaka punya kamus dia bermaksud macam lebih kurang boleh buat apa sajalah, macam hentam sajalah kan, apa-apa sajalah. Tapi sebenarnya multitasking ni bagi seorang perempuan. Orang perempuan boleh buat benda lebih daripada 3. Orang lelaki boleh buat 2 je paling banyak. Berdiri, buat lawak. Contoh kan? Memandu, fokus Ini perli Memandu, fokus. Perempuan boleh buat lebih daripada 3. Dan bila perempuan meningkat usia, multitasking ni sebenarnya dalam kamus dia akan berubah menjadi perkataan suri rumah. Suri rumah. Saya nak bagi contoh suri rumah yang hebat dalam multitasking.
Suri rumah zaman sekarang, lepas dah kahwin, dia boleh buat 3 benda dalam satu masa. Memasak, dia boleh mengemas rumah, dan dia boleh meminta nafkah. 3 benda, tengok. Perbualan akan berlaku begini. Yang, malam ni kita nak makan apa? Abang, abang, aneh, saya nak yang tu, dan tu. Mengemas rumah, Bibi, kemas di situ, dan situ. Kalau minta nafkah, abang esok hari raya, malam ini belum shopping raya, saya nak yang tu, dan yang tu. Ini namanya teknologi di hujung jari. Ya? Tapi anda mungkin tak nampak, ini terlalu laju sebab tahap multitasking ini adalah tahap gaban. Gaban memerlukan 0.05 saat untuk tukar baju. Saya akan gunakan dalam bentuk, perlahan. Dengar, dia macam ni sebenarnya. Yang, hari ni kita makan apa? Abang, shush. Aneh, saya nak yang tu, dan tu. Bibi, kemas situ, dan situ. Abang, esok hari raya, kita belum shopping raya. Saya nak yang tu, dan yang tu. Kan? Bila dah ada anak, dia akan jadi tahap dewi, atas sikit daripada tahap dewa. Nak cerita bagi. Ini untuk orang-orang yang belum berkahwin, kita kena faham. Untuk kakak-kakak yang belum berkahwin, ambil nota daripada saya. Sebagai seorang yang sudah berkahwin. Masa saya anak pertama, saya berkongsi queen bed dengan isteri saya. Queen bed tu bermaksud queen tu di tengah-tengah. Dan kita berkongsi. Okey. King bed. Saya beli king bed. Lepas anak ada 2. Still king, queen di tengah-tengah. Anak saya di hujung sini. Dia macam kasling. Tahu kasling? Kan? King kat sini. Anak-anak saya menyusu badan. Isteri saya cakap tadi, level tahap dewa ni, dia boleh buat tidur, bermimpi, berdengkur dan memberi susu pada anak-anak. Saya tunjuk. Wek di sini, dia macam ni je. Sambil pejam mata. Wek di sini. Kan? Saya duduk sini macam kan? Saya hilang tempat bergantung, saudara-saudara. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk JD. Itu dia, terima kasih tuan-tuan dan puan. Komediri bersama Haris Iskandar. Ingat, jangan tak ketawa. Sekali lagi kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Music.